Baik, seterusnya, jumlah kes gangguan seksual di Malaysia menunjukkan tren peningkatan sejak 4 tahun kebelakangan ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri, kes gangguan berkenaan turut melibatkan golongan lelaki yang meliputi 12% daripada keseluruhan kes. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jerayawara Advokasi Anti Gangguan Seksual pada Isnin. Gangguan seksual boleh terjadi di mana-mana sahaja, dalam apa jua bentuk dan kepada mana-mana individu tanpa mengira jantina, usia, kaum ataupun agama. Merujuk kepada statistik yang dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia, bilangan kes gangguan seksual yang dilaporkan mencatatkan peningkatan sebanyak 308 kes pada tahun 2019, meningkat kepada 378 kes pada tahun 2020 dan seterusnya meningkat lagi kepada 509 kes pada tahun 2021. Jumlah kes yang dilakukan ini adalah merupakan kedua-dua jantina. Media sosial ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan platform dan teknologi dalam talian yang membolehkan pengeluaran, perkongsian dan pertukaran maklumat, idea dan bahan multimedia dalam komuniti dan rangkaian maya. Istilah gangguan seksual pula menerangkan apa-apa pendekatan yang tidak diingini, permintaan untuk bantuan seksual atau perkataan, gerak isyarat atau tindakan fizikal tidak senonoh secara seksual yang menghasilkan suasana yang menghina, menakutkan atau bermusuhan. Pada tahun 2022, sebanyak 506 kejadian gangguan seksual direkodkan. Bagi pengguna media sosial, pada Januari 2021, sebanyak 28 juta pengguna media sosial aktif dicatatkan di negara ini. Pada 2019, Malaysia berada di tempat pertama di Asia Tenggara dan kelima di peringkat global bagi kategori pengguna aktif. Terdapat beberapa kategori media sosial, ianya adalah seperti berikut: laman rangkaian sosial, Google+, LinkedIn dan Facebook platform, microblogging, X yang dahulu dikenali sebagai Twitter, laman web perkongsian media, Instagram, YouTube dan TikTok, forum soal jawab dan perbincangan, Reddit, Quora dan Stack Exchange, platform blogging, WordPress, Blogger dan Medium, aplikasi sembang dan pemesejan, Facebook Messenger, Telegram dan WhatsApp. Facebook, Instagram dan WhatsApp ialah 3 rangkaian media sosial paling popular di Malaysia pada tahun 2023. WhatsApp paling popular dengan jumlah pengguna sebanyak 89.3%, Facebook di tempat kedua dengan 84.8%, manakala Instagram di tempat ketiga dengan 74.3%. Dalam aplikasi Facebook, kerajaan boleh menggunakan dengan kaedah-kaedah berikut dalam menangani isu gangguan seksual. Yang pertama, halaman rasmi kerajaan. Halaman ini mungkin memberi maklumat tentang Undang-Undang Malaysia, sumber dan perkhidmatan sokongan. Yang kedua, periklanan sasaran. Mempromosikan kempen kesedaran bahawa bahan pendidikan dan perkhidmatan talian bantuan kepada masyarakat. Yang ketiga, menyebarkan kandungan pendidikan, menyiarkan filem pendidikan, artikel dan juga maklumat grafik serta bahan lain bagi memaklumkan dan meningkatkan kesedaran pengguna. Yang keempat, berinteraksi dengan orang ramai. Kerajaan boleh secara aktif menangani soalan, kebimbangan dan teguran tentang gangguan seksual dengan memberi maklumat dan arahan yang tepat. Yang kelima, bekerjasama dengan pempengaruh. Dengan menggunakan kuasa dan jangkauan mereka, pempengaruh boleh menyebarkan inisiatif, maklumat dan sumber kerajaan kepada pengikut mereka. Yang keenam, komuniti dan kumpulan dalam talian. Memudahkan perbualan, pertukaran pengalaman dan penyebaran maklumat fakta. Dan yang terakhir sekali, webinar dan penstreaman langsung. Menganjurkan acara secara langsung di mana profesional, peguam bela dan mangsa yang terselamat bercakap tentang gangguan seksual, bertukar akaun peribadi dan menawarkan nasihat. Seterusnya, dalam aplikasi WhatsApp, pihak kerajaan juga boleh menggunakan sebagai medium untuk membantu kerajaan bagi menangani isu gangguan seksual di negara ini. Berikut adalah kaedah yang boleh digunakan oleh kerajaan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang pertama, talian bantuan rasmi kerajaan. Malaysia menyediakan talian bantuan rasmi bagi menerima laporan tentang gangguan seksual. Yang kedua, senarai siaran membolehkan pihak kerajaan menjangkau khalayak ramai secara serentak tanpa menjejaskan privasi peribadi.
Yang ketiga, panduan dan brosur pengajaran. Menghasilkan dan menyebarkan panduan atau brosur pengajaran yang khususnya menangani gangguan seksual. Dan yang terakhir sekali, kandungan multimedia. Menerbitkan maklumat pendidikan yang menarik secara langsung tentang pencegahan dan kesedaran gangguan seksual menggunakan aplikasi WhatsApp. Poin yang kelima, kumpulan sembang. Membenarkan orang bertukar maklumat, berbual dan berkongsi pengalaman. Poin yang keenam, sokongan untuk pelbagai bahasa. Menyediakan maklumat dan bantuan dalam beberapa bahasa kepada populasi linguistik yang pelbagai dengan menggunakan kemahiran bahasa WhatsApp. Poin yang ketujuh, kod QR boleh diletakkan di kawasan awam, bangunan kerajaan atau institusi pendidikan supaya orang ramai boleh mengimbasnya dengan cepat untuk mendapatkan bantuan dan maklumat melalui WhatsApp. Poin yang ke-8 adalah sokongan peribadi. Menawarkan sokongan dan panduan khusus kepada mereka yang sama ada menjadi mangsa atau melihat gangguan seksual terjadi. Akhir sekali, kerajaan juga boleh menggunakan aplikasi Instagram sebagai medium untuk membantu pihak kerajaan bagi menangani isu gangguan seksual. Antara langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan adalah seperti berikut. Yang pertama, profil rasmi kerajaan menawarkan butiran tentang sistem perundangan, sumber dan program bantuan. Kedua, hashtag dan kempen kesedaran. Meningkatkan kesedaran tentang gangguan seksual dengan menggunakan hashtag tertentu. Yang ketiga, bekerjasama dengan pempengaruh. Pempengaruh mempunyai keupayaan untuk menjangkau halayak yang lebih luas dengan menguatkan pemesejan kerajaan melalui platform mereka. Dan yang keempat, infografik pendidikan. Media sosial visual yang dapat menyampaikan maklumat dengan cekap melalui gambar dan maklumat grafik yang berguna untuk tujuan pendidikan. Webinar langsung dan sesi soal jawab. Sesi dengan pakar, aktivis dan mangsa yang berselamat boleh diatur oleh kerajaan untuk menangani gangguan seksual, menangani kebimbangan dan menawarkan nasihat. Sorotan cerita. Sorotan mengenai maklumat undang-undang perkhidmatan sokongan, bahan pengajaran dan kaedah pelaporan boleh dihasilkan oleh kerajaan. Penglibatan komuniti. Dengan membalas pernyataan, mesej langsung dan komen yang berkaitan dengan gangguan seksual, kerajaan boleh mengambil bahagian secara aktif dalam komuniti Instagram. Kerjasama dengan organisasi dan NGO. Kerajaan boleh meningkatkan usaha kumpulan untuk mencegah gangguan seksual dengan meningkatkan kesedaran dengan bekerjasama dengan organisasi ini. Kerajaan Malaysia boleh memperoleh banyak manfaat daripada penggunaan Facebook, WhatsApp dan Instagram, seterusnya meningkatkan kesedaran orang ramai tentang isu gangguan seksual. Kerajaan Malaysia boleh berkomunikasi dengan pelbagai orang dengan menggunakan semua saluran ini, termasuk penutur pelbagai bahasa, kumpulan umur dan komuniti. Penggunaan meluas platform laman sosial di seluruh negara menggalakkan suasana komunikasi terbuka, sokongan dan mengelakkan gangguan seksual, justru meningkatkan potensi kesan usaha kesedaran.